بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المصلون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan waktu berbanding bulan-bulan yang lain. Saya mengajar tetap di sini, tak pernah ramai ni tadi ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, bila datang kepada kamu bulan Ramadan, pintu-pintu syurga akan dibuka, ya, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan akan diikat, dibelenggu. Pada bulan-bulan yang lain, ya tuan-tuan puan-puan, mungkin banyak sangat syaitan hasut kita, kita tak ada masa nak datang ke masjid. Syaitan tidak pernah memaksa manusia engkar dan lalai. Tugas syaitan tu hanya membisik saja, menghasut saja. Bila bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu, diikat, maka mudah kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya yakin bermula malam semalam masjid ni penuh. Masjid ni penuh. Bukan masjid ni je, masjid mana-mana pun penuh. Kerana itulah kita mengambil peluang di saat ramai orang datang seperti ini, kita menganjurkan tazkirah di peringkat negeri Selangor, ya, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor menganjurkan kita ni, menggalakkan kita buat tazkirah, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kalau kita ada iman dalam diri kita, mendengar tazkirah ada manfaat. Kalau tidak ada iman dalam diri kita, mendengar tazkirah ini melecehkan. Mendengar tazkirah ini meremehkan. Buang masa je, aku datang nak semayang. Jadi kita ambil peluang seperti ini untuk menyampaikan sedikit tazkirah. Malam ini saya cuma nak petik satu ayat, iaitulah ayat yang kita dengar dalam solat Isyak tadi. Qala Allah Subhanahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini turun pada bulan Sya'ban
tahun kedua hijrah. Tahun kedua selepas Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dalam suasana orang-orang Madinah, masyarakatnya masih lagi pada peringkat awal dibina oleh Rasulullah SAW. Kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, antara tanda-tanda ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di Madinah, ialah dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah berbicara tentang akidah, tentang iman, tentang hari kiamat, tentang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman semasa di Mekah, mereka beriman sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW dan risalah yang dibawa oleh baginda. Orang yang betul-betul beriman, dia sanggup menghadapi ibtila, ujian. Ada yang mati, dibunuh, diseksa. Di Mekah, kalau orang itu beriman, dia beriman sungguh-sungguh. Kalau dia kufur, kalau dia menentang Rasul, dia akan tentang sungguh-sungguh. Seperti halnya Abu Sufyan, Al-Walid ibn Mughirah, Abu Jahal. Abu Jahal tu nama glamour dia. Nama betul dia Amr bin Hisham. Orang Mekah panggil dia Abul Hakam, bapa kebijaksanaan, bapa perundangan. Orang Islam yang panggil dia Abu Jahal. Ini kumpulan Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Dia lawan Nabi sungguh-sungguh, walaupun dia tahu baginda itu benar. Di Mekah dua je, sama ada beriman atau kafir, itu je. Peringkat umat Islam di Madinah ada dua kelompok. Orang Islam ada yang betul-betul beriman dan ada golongan munafik. Ada golongan ahli kitab, Yahudi, dan ada orang-orang yang masih musyrik. Dia menunggu-nunggu bila waktu yang sesuai untuk masuk Islam. Kalau Islam menang, aku masuk Islam. Sebab itu ada dalam ayat-ayat ini, iaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, Allah seru orang Islam. Dia tak panggil ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak. Dia seru dengan iman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tujuan khitab Quran, dia ada nida, dia ada seruan dan khitab kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Orang munafik bila dengar ayat ini, dia kata ayat ni tak ada kena-mengena dengan aku. Macam tuan-tuan lah, kalau kita kata kepada semua AJK masjid apa ni? Masjid Bandar Baru Ampang, kita buat pengumuman lepas ni, kepada semua ahli jawatankuasa Masjid Bandar Baru Ampang, selepas solat tarawih diminta tunggu, ada mesyuarat. Kan? Tuan-tuan yang AJK, ahli jawatankuasa, tuan-tuan akan dengar dan kata ini pengumuman ada kena-mengena dengan aku. Aku kena tunggu. Tuan-tuan yang bukan ahli jawatankuasa, tuan-tuan akan kata ni pengumuman ni tak ada kena-mengena dengan aku. Aku tak dengar pun tak apa. Begitulah kalau kita buat perbandingan zaman itu. Orang-orang yang mendengar ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang munafik dia kata aku tak beriman. Aku bukan percaya pun dengan Muhammad ni. Aku berlakon je. Seperti halnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikut dia. Ini ayat ni tak ada kena-mengena dengan aku. Yang mendengar itu orang yang ada iman dalam hatinya. Ayat ini ada kena-mengena dengan aku. Dan mereka nak tahu apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, mereka yang beriman mendengar, diwajibkan atau difardukan kepada kamu berpuasa. Puasa tuan-tuan berkait dengan iman.
puasa berkait dengan iman. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebut, ya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keadaan beriman, imanan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bila dia mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, dia sebut iman tu macam mana? Iaitulah beriman bahawa puasa itu diwajibkan oleh Allah. Puasa mesti berasas iman, bukan adat, bukan ikut-ikut orang. Hari ini puasa yang kita jalani banyak berupa adat, kebiasaan. Kenapa? Kita lihat pada ayat ini. Kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah menyebut kutiba? Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, kutiba maknanya ditulis, bukan difardukan. Kalau difardukan, Allah boleh sebut afrada, furida, wajib, diwajibkan, aujaba, wujiba. Allah guna kutiba. Kenapa? Para ulama tafsir menyebut kutiba dengan makna diwajibkan. Tetapi kutiba itu maksud ditulis. Setiap perkara yang ditulis adalah perkara yang penting, tuan-tuan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan beli air ni, air mineral ni dekat kedai, berapa harga? RM1.50. Boleh tak kita beli air mineral ni, kita minta kepada penjual, bagi saya geran. Saya nak geran air mineral, ada? Kalau kita beli kereta, tuan-tuan, ada geran. Tuan-tuan beli rumah, ada geran. Tuan-tuan beli tanah, beli aset, beli bangunan, ada geran, ada bertulis. Dalam masalah hutang, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah perintah kita, wahai orang yang beriman, kalau kamu berhutang pada tempoh-tempoh waktu yang tertentu, faktubuh, kena tulis. Ayat yang panjang, dan diminta, ya, kena ada 2 saksi. Kerana benda hutang sangat penting. Kutiba alaikumusiyam, makna perjanjian kepada kamu, wahai umat Muhammad, diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan kamu saja yang diwajibkan puasa, tetapi juga, ya, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Tiap-tiap nabi diadakan bagi mereka itu syariat